Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazari, nombor matriks KSD 2011011056, bersama rakan saya seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Fauzi. Nombor matrik saya KSD 2011011057. Baiklah, pada hari ini kami akan sentuh sedikit sebanyak tentang sejarah Malaysia. Kenapa mesti sejarah Malaysia? Kenapa bukan sejarah negara Amerika ke, negara Korea ke? Sebab kita ni majoritinya lahir dan tinggal di Malaysia. Jadi sebagai warga negara Malaysia, kita mestilah tahu sedikit sebanyak tentang sejarah Malaysia. Okey? Baiklah, video pada kali ini kami akan memfokuskan tentang sejarah perundangan Malaysia sebelum kedatangan undang-undang Inggeris. Jadi, apa kata kita cuba tanya orang awam, ada ke yang masih tahu tentang sejarah ni? Jom. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kenapa dik? Okey bang, nama saya Firdaus, pelajar Kolej Islam Johor, jurusan Diploma Syariah Islamiah. Saya tanya sikit soalan pasal sejarah di Malaysia, boleh tak bang? Boleh. Abang sejarah memang A masa SPM. Tanyalah macam-macam, abang boleh jawab. Sombong amat. Okey bang, saya nak tanya sikit. Abang tahu tak sejarah sistem perundangan Malaysia sebelum kedatangan undang-undang Inggeris? Boleh tak abang ceritakan sikit? Oh. Awal-awal tak apa lah, dah lambat dah. Bang, Bangga lo, awak nak pergi mana bang? jalan-jalan. PKP ni bang, duduk rumah, stay at home. Jadi di sini kita boleh nampak masih ada segelintir warga negara Malaysia yang tidak tahu tentang sistem perundangan Malaysia sebelum kedatangan undang-undang Inggeris. Nak tahu lebih lanjut topik yang akan kami kupas? Jom. Di dalam video ini, kami akan kupaskan beberapa sejarah sistem perundangan yang ada di Malaysia pada suatu ketika dahulu. Dengan melalui sejarah inilah, kita akan dapat mengenal pasti dari mana datangnya sistem undang-undang yang kita gunakan pada hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Pada hari ini anda bersama saya Syafi'i, dan dalam video kali ini saya ingin menerangkan kepada anda berkenaan dengan undang-undang pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita telusuri berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Check it out. So, yang pertama sekali kita lihat dulu sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu daripada siapa kepada siapa. So, yang pertama adalah Raja. So, tugas Raja adalah mentadbir di seluruh kawasan yang berada di bawah naungannya. Tugas Raja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka tidaklah seperti mana tugas Raja ketika ini, di mana Raja lebih kepada hal ehwal agama di sebuah negeri dan juga negara. Bawah kepada Raja adalah Bendahara. Bendahara ni pada zaman sekarang ni kita panggil dia sebagai Perdana Menteri lah. Bendahara merupakan tunjang bagi Kesultanan Melayu. Sejak Kerajaan Silam Melaka dan Johor, terdapat banyak tugas yang digalas oleh bendahara, tetapi tugas yang paling utama adalah pertabalan dan pelantikan sultan. Selain itu, bertanggungjawab ke atas kebajikan sultan.
penasihat kepada Sultan mengenai ahwal negara berdasarkan hukum syariat dan adat. Bendahara juga bertanggungjawab bagi perkahwinan diraja, kelahiran dan pengebumian. Selain daripada itu, bertanggungjawab bagi pewarisan diraja sekiranya Sultan meninggal tanpa waris. Di samping itu, bendahara juga bertindak sebagai penjaga sekiranya Sultan masih kencil. Dan yang terakhir, menyempurnakan sebarang titah Sultan. Kesalahan dalam segala tindak tanduk dan arahan yang dikeluarkan oleh Sultan terletak di bahu dan kepintaran bendahara. Bendahara sentiasa berunding dengan golongan bangsawan lain sebelum membuat sebarang keputusan yang akan dihadapkan kepada Sultan untuk perkenan. Bendahara dan bangsawan lain melakukan ini adalah untuk memelihara kesejahteraan negara dan amat bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang permasalahan di negara akibat dasar penggubalan undang-undang yang tidak adil dan betul. Tugas bendahara ini amatlah lebih luas berbanding sebarang tugas Perdana Menteri moden yang ada pada hari ini. Bawah bendahara Temenggung. Temenggung ini tugas dia pada zaman sekarang adalah ketua polis. Untuk pengetahuan yang lebih luas, Temenggung ialah gelaran pembesar dalam Kesultanan Melayu yang mempunyai sistem 4 lipatan. Temenggung pada asalnya merupakan jawatan tertinggi dalam pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu yang bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan dalam negeri. Temenggung mula wujud ketika zaman pemerintahan Parameswara, Raja Melaka yang pertama. Sebagai pewaris Kesultanan Melaka, ia diteruskan oleh Kesultanan Johor dengan ejaan Temenggung. Ianya juga digunakan dalam sistem pembesar diraja Brunei, iaitu sebagai seorang wazir. Bawah kepada Temenggung adalah Laksamana. Laksamana ini pada zaman sekarang ni kita namakannya sebagai Panglima, ini ketua perang. Secara lebih terperinci, Laksamana di Kesultanan Melaka bertanggungjawab untuk keselamatan laut kesultanan dan yang paling penting, laluan perdagangan China ke India dalam Selat Melaka. Bahawa laluan perdagangan adalah merupakan nadi bagi empayar. Beliau dalam arahan penuh armada Melaka mengikut kepercayaan orang dahulu, Laksamana terkuat Melaka ialah Hang Tuah. Peranan Laksamana yang utama ialah sebagai ketua angkatan laut dengan menjaga ketenteraman di laut khususnya bagi para pedagang yang ingin berdagang di Melaka dari serangan musuh maupun lanon. Bukan itu sahaja, Laksamana juga berperanan untuk mengawal keselamatan Sultan jika Sultan keluar dari istana atau dikenali sebagai pengawal pribadi, disebabkan Laksamana merupakan orang yang paling kuat dan dipercayai untuk menjaga keselamatan Sultan. Malahan Laksamana juga bertanggungjawab menjadi ketua duta, iaitu juga sebagai perunding ke negeri-negeri lain untuk mengadakan rundingan dengan wakil Sultan untuk menyampaikan utusan. Laksamana juga dipertanggungjawabkan untuk menjadi ketua urusan diraja ke seberang laut sebagai contoh negara naungan Sultan yang berada di seberang laut. Zaman ini terdapat dua sumber undang-undang bertulis, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. So kita pergi dulu kepada sumber yang pertama, iaitu Hukum Kanun Melaka. Jika kita lihat kepada Hukum Kanun Melaka, terdapat beberapa ciri yang penting yang boleh kita lihat, iaitu yang pertama, ia mengandungi 44 fasal. Fasal ni seolah-olah ataupun kita panggil dia sebagai akta lah pada zaman sekarang ni untuk mudah faham. Dan yang kedua, bidang kuasa yang diberikan merangkumi pusat negeri Melaka, anak sungai, dusun dan tertakluk pada negeri. Seterusnya, ia mengandungi butiran mengenai tanggungjawab raja, pembesar-pembesar dan pantang larang di kalangan masyarakat Melayu pada zaman itu. Seterusnya, undang-undang kekeluargaan juga ada dalam Hukum Kanun Melaka. Selain daripada itu, kesalahan jenayah dan awam juga ada. Kebanyakan hukuman berdasarkan undang-undang Islam yang tertakluk pada mazhab Syafi'i dan adat Temenggung. Seterusnya, terdapat 18 fasal yang memberikan hukuman mengikut undang-undang Islam. Dia juga memberikan hukuman alternatif dan memberikan budi bicara yang sangat luas kepada hakim untuk membuat keputusan. Undang-undang Melaka adalah
pengumpulan undang-undang kuno yang mempunyai unsur-unsur undang-undang Hindu yang dicampurkan dengan undang-undang Islam. Antara yang menarik ingin saya highlightkan di sini adalah berkenaan dengan hukum kanun Melaka, kerana beberapa fasal yang terdapat dalam hukum kanun Melaka adalah berdasarkan undang-undang Islam dan menampakkan pengaruh Islam dalam pemerintahan Melaka. Antara pengaruh Islam yang jelas dalam undang-undang di Melaka adalah hukum hudud, seperti hukum potong tangan kepada pencuri. Undang-undang potong tangan ini telah dikuatkuasakan ketika pemerintahan Sultan Alauddin Riwayat Shah. Hukum kanun Melaka menyebut, adapun jikalau ia mencuri maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda dia setengah harganya. Adapun pada hukum Allah, orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya. Selain itu, hukum-hukum Islam lain yang terdapat dilihat dalam hukum kanun Melaka termasuklah bab jual beli dan nikah kahwin. Contohnya, Pasal 30 Hukum Kanun Melaka menjelaskan larangan menggunakan riba dalam urusan perniagaan. Pada menyatakan hukum orang yang berniaga itu dan haram atas segala yang mengambil riba. Walaupun Islam mempengaruhi pengumbalan undang-undang Melaka, tradisi setempat masih dikekalkan dalam undang-undang. Misalnya dalam Hukum Kanun Melaka, Pasal 13 kurungan 3 menyebut sesiapa yang berjual titah, dan ini memasukkan titah, akan dikenakan sama ada hukum bunuh, dibelah lidah atau dikupas kulit kepala. Seterusnya kita pergi pula kepada sumber undang-undang yang kedua, iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka mengandungi 25 fasal. Seterusnya, peraturan mengenai laut seperti tanggungjawab pegawai kapal dan seumpamanya. Ia juga mengandungi atur cara pelayaran, seterusnya perniagaan dan juga bidang kuasa nakoda kapal. Hukuman kesalahan jenayah juga terdapat dalam Undang-Undang Laut Melaka, dan yang terakhir hanya satu fasal sahaja yang berlandaskan Islam dalam Undang-Undang Laut Melaka. Pengaruh kedua-dua undang-undang ini dapat dilihat dalam undang-undang di beberapa buah negeri Melayu yang lain, iaitu yang pertama, Undang-Undang Pahang 1596, seterusnya Undang-Undang Kedah 1605, selain daripada itu Undang-Undang Johor 1789, dan yang terakhir Undang-Undang 99 Perak 1878. So itulah dia sedikit berkenaan dengan undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang boleh saya sampaikan kepada anda semua pada hari ini. So itu sahaja video kita pada hari ini berkenaan dengan undang-undang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seperti mana yang kita tahu, Melaka telah jatuh ke tangan Portugis pada tanggal 24 Ogos tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque, yang kemudian menguatkuasakan pentadbiran tentera dan juga awam. Mari kita lihat corak pemerintahan Portugis ketika itu. Dalam rajah ini, kita dapat lihat bahawa pentadbiran dijalankan oleh gubernur yang berkuasa ke atas semua penduduk, rakyat dan termasuk juga orang asing. Dalam urusan awam, gubernur ini dibantu oleh sebuah majlis yang terdiri daripada 5 antaranya. Yang pertama, Ovidor, iaitu Hakim Besar. Yang kedua, Viador, iaitu Datuk Bandar. Yang ketiga, Padri Besar. Yang keempat, Commander-in-Chief, iaitu Setiausaha Perang. Dan yang kelima, Sergeant Major. Selain itu, di bawah majlis juga ada jawatan yang lain seperti Pendahara dan Temenggut. Bagi kes-kes jenayah, hukuman dijatuhkan oleh Ovidor
atau seorang magistrat, tetapi mestilah mendapat pengesahan dari gubernur dan dijalankan dengan perintah gubernur atau ovidor sahaja. Maksudnya, tiada siapa yang boleh perintah untuk jalankan hukuman kecuali gubernur dan ovidor sahaja. Dalam menguruskan perkara-perkara penting pula, gubernur sendiri yang akan mengetuai mahkamah magistrat. Seterusnya, ovidor pula mempunyai bidang kuasa dalam sibil dan jenayah. Dalam kes-kes jenayah, keputusan ovidor mestilah dibuat dengan nasihat dan pengesahan daripada gubernur sahaja. Maksudnya, ovidor tidak boleh buat keputusan sendiri. Bagi orang-orang Asia, mereka tertakluk kepada bidang kuasa bendahara, iaitu satu jawatan yang ditiru dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Daerah Naneng dan Ninggi dikuasai oleh Temenggung. Mereka ini, iaitu bendahara dan Temenggung, hanyalah mempunyai bidang kuasa sivil dan jenayah terhadap penduduk dalam daerah sahaja. Seterusnya, bagi kesalahan jenayah yang besar yang melibatkan hukuman yang berat, ia mestilah dirunding dengan gubernur terlebih dahulu. Selepas Melaka dikuasai Portugis selama 130 tahun, datang pula Belanda yang merampas Melaka dari Portugis pada tanggal 14 Januari tahun 1641. Belanda memerintah negeri Melaka selama 183 tahun sehinggalah tahun 1824. Selain itu, Belanda juga memerintah Melaka dengan menggunakan sistem ketenteraan dan memperkemaskan lagi sistem pentadbiran. Jadi, mari kita lihat corak pemerintahan Belanda ketika itu. Dari raja ini, kita dapat lihat bahawa pentadbiran diketuai oleh gubernur dan dibantu oleh 3 badan iaitu Majlis, Majlis Keadilan dan Majlis Khas Agama. Seterusnya, Majlis pula dibantu oleh pemungut hasil, Ketua Kewangan, Datuk Bandar, Ketua Perdagangan dan seorang setiausaha. Selain itu, peraturan dan undang-undang yang digunakan di Melaka ketika itu adalah dikeluarkan oleh kerajaan pusat yang terletak di Belanda dan di Batavia, iaitu di Tanah Jawa, serta badan pelaksana tempatan. Pada tahun 1720, Lembaga Pengarah Syarikat Hindia Timur Belanda telah memarahi kerajaan di Melaka kerana terdapat beberapa kesilapan dalam pentadbiran keadilan. Pegawai-pegawai pula membuat aduan bahawa mereka ini tidak diberikan arahan yang cukup berhubung dengan pentadbiran undang-undang dan kekurangan buku mengenai pentadbiran undang-undang. Akibat dari peristiwa itu, banyak buku-buku undang-undang dikirim ke Melaka dan dijadikan panduan oleh Mahkamah Keadilan di Melaka. Seterusnya, bagi kaum Bumiputera yang tinggal di Melaka, mereka ini dibenarkan untuk mengamal adat dan undang-undang mereka tersendiri. Manakala, bagi penduduk Eropah yang lain, undang-undang yang terpakai ke atas mereka ialah Colonial Statutes yang berasal dari Belanda. Kesimpulannya, kita dapat tahu bahawa terdapat banyak undang-undang yang telah wujud dan digunakan sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu. Selain itu, kita juga dapat mengetahui serba sedikit corak pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan di negeri Melaka. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga kita jumpa di lain-lain kesempatan. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada mereka untuk memahami lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di negara kita, di mana sejarah tersebut sangat-sangatlah bermanfaat untuk kita memahami perkara tersebut, di mana ianya dapat memberikan kita lebih menyayangi negara kita supaya kita dapat memastikan negara kita terus maju di masa-masa akan datang. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.